Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la qat'al iman wa radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ilahi anta maqsudi wa rabbaka maqlubi a'ti mahabbataka wa mahabbataka amma ba'd. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para pemakmur masjid, para petugas masjid, muslimin muslimah, mukminin mukminah, salihin salihat, tetamu kekasih Allah yang diberikan sekalian, kita perbanyakkanlah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampahi anugerah nikmat-Nya yang cukup banyak, yang sampai kepada tidak kita duga-duga, untuk kita mempergunakan nikmat-nikmat tadi untuk kita buat bekal bagi berharap berhadap dengan hari juga yang tidak kita duga-duga bila sahaja daripada sekarang ini. Hari yang disebut oleh Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tiada lagi membawa guna harta benda dan juga anak beranak, melainkan mereka datang balik menghadap Allah dengan hati yang penuh dengan kesejahteraan. Jadi malam ni mengambil ruang masa yang kosong kerana ikut jadual asalnya, Fadil Ustaz kita tidak dapat hadir bersama-sama untuk berkuliah. InsyaAllah pada kali akan datang ada kesempatan lain beliau akan hadirlah insyaAllah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala datangkan peringatan yang cukup banyak, yang bila manusia mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran daripada peringatan-peringatan ini akan membawa kesejahteraan dan juga keselamatan. Semacamlah kehidupan kita di atas muka bumi ini memerlukan kepada ingatan, memerlukan kepada perhatian. Walaupun terkadang barang yang telah pun kita ketahuinya, tahu dah ada selekoh, dia letak lagi lepas selekoh di hadapan. Tahu dah ada bonggok pun dia letak lebar juga bonggok di hadapan perlahankan kenderaan anda. Nasi pampak di hadapan. Tahu dah jalan kita lalu sama dah. Kampung kong kita ni depan ada si pampak, hanya letak lebar semacam di hadapan si pampak. Patut pecah dah lah, letak seminggu sudah lah pecah. Tak pecah. Pasal apa? Sebagai peringatan walaupun barang yang telah pun diketahui. Lebih lagi lah peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk selamat kita di negeri akhirat. Barang yang tak penuh kita lalu lagi. Barang yang kita lalu pun letak juga lebar peringatan. Barang yang tak penuh kita lalu terlebih lagi lah sama-sama didatangkan peringatan. Lebih lagi peringatan itu Allah Subhanahu wa taala letak dia dalam Al-Quranul Karim, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu mukjizat daripada Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala datang peringatan, antaranya peringatan supaya manusia senantiasa ada dalam keyakinan mereka ini untuk membuat persiapan bagi satu hari yang cukup besar, hari yang mana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari bertemu dengan Allah ni kena ingat hari yang cukup besar. Kita kalau nak bertemu dengan siapa-siapa orang-orang besar atas muka bumi ni, kita buat persiapan yang cukup rapi. Modal habis banyak, persiapan rapi, kadang berbulan-bulan. Kadang sampai ada jenera tidur dia ingat nak buat persiapan ni pasal orang besar nak mari temu dengan kita ataupun kita nak bertemu dengan dia. Bertolaklah lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala hak buat kita ni, hak yang pelihara kita ni, hak yang tadbir segala urusan, menguasai segala-galanya. Bukan sahaja kita, bahkan sekalian alam ini, seluruh makhluk ciptaannya.
duduk di bawah tadbiran urusan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala datang peringatan di dalam Al-Quranul Karim. Pada Quran tu nama Az-Zikr. Quran salah satu nama dia Az-Zikr. Benda Az-Zikr peringatan, beringat. Satu peringatan bahawa manfaat hanya untuk orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman, peringatan membawa manfaat. Iman bukan sekadar dakwaan, tapi mestilah mempunyai ciri-ciri dia. Mana bila datang peringatan, peringatan tersebut membawa manfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Setelah beri peringatan, kata Allah, kerana sesungguhnya peringatan itu membawa manfaat kepada orang-orang yang beriman. Salah satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yunus ada 3 ayat, dalam surah Furqan ada 1 ayat. Dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala waktu perkataan menyebut perkataan la yarjuna liqa'ana. Mereka ini semua tidak berharap bertemu dengan kami. Dia ada ciri-ciri dia orang yang tak berharap sebenarnya bertemu dengan Allah. Jadi dalam Quran ada 4 tempat yang ada perkataan yang Allah Subhanahu wa taala sebut buat mari peringatan pada kita akan ciri-ciri orang-orang yang la yarjuna liqa'ana. La, tidak yarjuna, berharap mereka itu liqa'ana, hari bertemu dengan kami. Apa dia hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Iaitulah hari akhirat, iaitulah hari qiyamah, iaitulah hari hisab, iaitulah hari jaza. Dia tak berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mana tanda tak berharap, ciri-ciri tak berharap, Allah sebut dalam Quran. Mana salah satu? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim pada ayat 7 dalam surah Yunus. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Baik, ciri antaranya Allah sebut, maksudnya kira-kira sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap mereka itu bertemu dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu meredai akan kehidupan dunia dan merasa penuh ketenangan, seronok, sedap, damai hidup atas dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka lupa, mereka lalai, mereka tak ingat. Sama ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala waktu turun dalam Quran, tak dia baca khutbah tu khatib kita baca khutbah wak mari ayat Quran. Apa dalam tengah-tengah baca khutbah turun hujan, itu pun tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran mereka lupa, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang boleh mereka pandang dengan mata, mereka boleh dengar dengan telinga, mereka boleh hidup dengan hidung mereka, mereka boleh makan dengan mulut mereka, mereka boleh lompat langkah dengan kaki mereka, mereka boleh pegang dengan jari jemari mereka, tetapi mereka lupa akan tanda-tanda ini semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, hasil daripada apa yang telah pun mereka usahakan. Baik, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut ciri-ciri orang-orang yang tak berharap bertemu dengan kami. Tak ada dalam kira-kira kamus kehidupan mereka itu, catatan dalam diari hidup mereka itu hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri dia Allah Subhanahu wa taala sebut pada ceklah diri kita ini, salah satunya waradu bil hayatid dunya. Mereka redha dengan kehidupan dunia.
Walaupun kehidupan dunia dengan usia mereka yang telah pun cukup panjang, pengalaman mereka banyak, ilmu mereka banyak, dunia telah pun memberikan arti kepada mereka, tetapi mereka tetap redha dengan kehidupan dunia. Kecil. Kecil. Pada kalau kerja pada bayar gaji, kerja buat comelnya, pecahnya, rutuhnya, itunya ini. Letih tak? Letih. Tak ada selesai habuk oleh hari ni. Pasal apa hujan, pasal apa banjir, pasal apa hancur, pasal apa terbakar, pasal apa rutuh. Nak boleh ke buat lama mana dah. Suka sembang, sesuai hancur lebu habis. Tak boleh hasil ke apa satu. Tapi tetap mereka itu merasa redha, tak mayang kau. Tak mayang kau. 30-40 tahun, 50-60 tahun umur seorang-seorang Allah Subhanahu wa taala beri. Niat hari tu umur 30, umur 50, 60 nak jadi jutawan, orang paling kaya sekali kampung kau untuk nasib. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, tapi tetap tak mayang kau. Pada tahu dah dunia ni kecek dia. Redha dia tak ada. Kalau masa tak ada, duk cari makanan hak sedap, dan ni Allah beri makanan hak sedap, lidah budak auh. Tak boleh nak rasa ke apa. Makan benda manis pun tahu, makan hak masin pun pahit, makan hak kelak pun jadi dok sesuai dah dengan lidah dak. Tak makan molek. Tu. Tapi sedap, tetap mereka itu duduk dalam keadaan redha mereka ini dengan dunia. Ada sebab mari lain, hak lain lagi lah, hak banyak lagi. Nak kecek dorang, nak tipu dorang, nak buat zalim korang, nak buat main korang, tu banyak lagi. Tapi tetap juga mereka tak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana tandanya mereka tetap menjauhkan diri daripada Allah pasal mereka redha dengan kehidupan dunia. Tinggal juga ibadah pada Allah. Ni waradu bil hayatid dunya. Pada dunia ni Allah ajar dah, peringatan banyak dah untuk mereka, tapi tak mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Wa tama'annu biha, dan merasa tenang hidup atas dunia. Seolah-olah mati, tiba mati belaka kita. Buat main begitu ya. Sedangkan mati adalah merupakan suatu urusan yang besar kepada orang-orang yang beriman. Besar urusan dia sebut mati. Mati belaka kita, tak kira apa dia, mati belaka. Mereka merasa tenang, tak takut dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mereka inilah orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya hasil daripada apa yang telah mereka usahakan. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala bersebut dalam ayat yang seterusnya, ayat yang nombor 11, dalam juga dalam surah yang sama, surah Yunus juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi asy-syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun." Dan sekiranya kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyegerakan akan keburukan yang mereka minta, sebagaimana mereka itu meminta akan perkara yang baik, nescaya kata Allah Subhanahu wa taala akan biarkan orang-orang fanadharul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Laqudiya ilaihim ajaluhum, nescaya kami akan menghabisi ajal mereka itu, binasa belaka. Fanadharul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami membiarkan orang-orang, di syahid kita ni, kita dah ulang tadi ayat yang pertama tadi, la yarjuna liqa'ana, mereka tak berharap hari bertemu dengan kami, duduk dalam keadaan kesesatan mereka itu meraba-raba.
Lagi ciri-ciri orang yang tak berharap bertemu dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, iaitulah amat-amat mudah mereka ini mengeluarkan ungkapan dan kata-kata mana bila ditimpa dengan satu-satu kesusahan, ujian, musibah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak sukai, yang tidak mereka ingini, mereka akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mereka akan meminta sesuatu yang boleh memusnahkan diri, keluarga, masyarakat, negeri dan juga negara, asalkan hati mereka puas. Mayang-mayang pun bahan nyakit mana ayat sama mayang. Contoh ni contoh hak diri sendiri. Koh semayang, koh mari nyakit. Hari tu dak semayang dak nyakit. Dia kata gitu. Baik atau mayang-mayang dia tu. Baik mati ya lalu air senang kata gitu. Putus angin dia. Dia mari putus angin. Allah layang dak, Allah dak layang. Allah dak layang. Esok dia mari lagi. Dah tu mari kata nak hati dia dak hati. Tu lepas cakap je. Teko panas. Teko sakit denyung kaki pelepah kata. Dan kalau Allah layang lalu teko tu dah hari orang suruh hari kubur hari ni. Kalau mu nak mati Allah layang lalu orang mati munuk. Orang rasa jahat. Doa. Kalau dekat keluarga. Anak pasal apa begini ni? Main keluar. Kalau berkening sayang sangat bukan main. Dah tahu dah putusan UPS ada molek jeng. Anak pasal apa ni? Aku habis beribu-ribu lah. Dan bayar mutusan apa begitu begini jeng juga putusan. Sayang lagi belang-belang lebih. Pergi mayang nu. Anak pun kata, ayah tak mayang kau. Pasal celaka ni, tubik selalu. Aku keluar rumah lagi naik motor dak belanggar, molek belanggar. Pasal dak kenal budi. Pahala layang dak layang. Sekarang anak balik ukur duduk saja kan nasi oleh-oleh ada. Orang teman ayah pergi kedai dua ya. Baik dak. Allah dak layang. Kalau Allah layang, selesai dah kita ni. Hak buruk kita mintakan banyak. Celaka, jahanam, belanggar, mati, mapuh, lemah, kerah, bakar. Banyak mulut kita sebut. Dah Allah layang dak? Dak layang. Dah pasal apa Allah dak layang? Allah tahu PA perangai kita ni. Dah pasal apa Allah dak layang? Pasal Allah murah. Murah. Allah dak beranjak pula pada kita. Layang buat apa? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hak kebaikan hak yang mereka minta, kalau Allah layang berlaku selesai dah. Aku hari itu semayang sekali. Lepas aku semayang hari itu aku minta senang, aku minta sehat, aku minta kaya. Boleh berlaku senang, sehat, kaya. Sebab tu aku tak semayang dah ni. Selesai dah. Aku semayang sekali je, cuma semayang sekali. Meminta sehat, kaya, sehat, segar. Apa begitu begini Tuhan beri selalu. Malah ni tak ada seorang dalam sejid bagai ni. Allah tak layang. Allah tetap hak dia. Tujuan kita ibadah je. Hak buruk kita minta usaha ikhtiar hindari. Minta pada Allah luar kuasa kita. Hak tetap putusan Allah Ta'ala. Begitulah juga hak comel, hak baik. Allah ajar kita berdoa nak ingat dia. Hak kuasa, hak tetap gantung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu ciri-ciri orang yang tak berharap bertemu dengan Allah. Akhirnya kalau begini PA dia, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia duduk dalam keadaan kesesatan, duduk berapa-apa. Tak tahu nak pergi kuat. Baik. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi menyatakan ciri-ciri orang yang tak berharap bertemu dengan Allah Taala. Ayat 15 surah Yunus. Baik. Firman Allah Ta'ala, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ أبدله من تلقاء
khashitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Baik lagi Allah cerita ciri-ciri orang yang tak berharap bertemu dengan Allah Ta'ala pada cek diri kita. Dan kata Allah kira-kira maksudnya dalam ayat 15 surah Yunus, dan apabila dibacakan kepada mereka itu akan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka telah berkatalah orang-orang yang tidak yakin hari bertemu dengan kami. Mana hari bertemu dengan Allah, dengan kami, kata Allah, iaitulah yaumul qiyamah wa yaumul hisab wa yaumul jaza. Hari kiamat, hari kira-kira, hari wibalah. Pada tahanan kamu hidup dia ni. Ya. Maka ciri-ciri orang sebegini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dibacakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibacakan akan Al-Quranul Karim, diberi faham tentang isi kandungannya, maka mereka berkata, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadha." Wak mari Quran hak lain, hak ni kamu tak mau dengar ayat ni. Ayo susah. Kita nak ejah-ejah sikit, kok ada. Dia PA dia begitu. Tak mau dengar pada mari minta ejah pula. Ejahlah ke mana, PA pasal mana ni? Allah ejah sikit. I'ti bi Qur'anin ghairi hadha. Allah ada Quran suruh pakai tudung, tak ada ke tu Quran khabar sikit lagu mana tudung-tudung hak ikut zaman learning ejah-ejah kok sikit. Tu bab pakaian, bab ibadah, bab nikah kahwin, bab ekonomi, bab sosial, bab keluarga, bab jangan tetangga, bab apa sebutlah, bab politik ke, bab semua sekali, bab hubungan antara bangsa, bab jihad ke, semua sekali. Apabila ada satu-satu perintah daripada Quran yang tidak sesuai menurut keinginan mereka, maka mereka akan kata wak mari ayat hak lain. Mereka cuba cokek dalam Quran hak mana, hak yang sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Ini ciri orang sebenarnya tak berharap hari bertemu dengan Allah. Sedangkan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala buat putuh dia ni, hari duduk sambut maulid Nabi baru ning-ning, Allah beri kehebatan pada Rasulullah SAW, kemuliaan pada baginda, sebagaimana disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ketika selepas berita kewafatan Rasulullah SAW, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika indah. Tebuh dirimu ya Rasulullah, dan repak dengan ibuku, sungguh telah mencapai kemuliaan, kehebatan, keistimewaan, kelebihan kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. An ja'ala ta'ataka ta'atah, bahawa dia yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun menjadikan ketaatan kepada engkau adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke mana pun tak boleh lagi. Berkata nak taat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pakai Quran saja, Quran suruh juga. Dia kata nak pakai Quran saja, Quran suruh semayang je. Mana Quran suruh semayang? Quran dak khabar semayang isyak sikit lagi 4 rakaat, dak khabar. Dia nak cari hak mudah. Quran kata diri semayang tunai zakat. Rokok sujudlah kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran tak khabar isyak lagi 4 rakaat pada kita. Kita nak semayang 2 rakaat je, pasal rajin 2 je lagi. Pasal sakit orang. Ada setengah hebat lagi, kita nak semayang pakai niat je. Pakai niat pula. Tu apa ni? Saya dikata tak boleh pakai, nak cari hak mudah-mudah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut syarat nak beriman, nak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti lalu kok Nabi SAW. Dia rasa betul dah tu pasal dia baca Quran. Quran suruh semayang, dia kata. Bila masa yang sama Quran juga menyuruh supaya mentaati Nabi SAW. Bila turun Nabi payahlah dulu. Itu Islam juga, taat Allah juga, sembah Allah juga.
Itu tak sama. Kalau dia tuntut nak guna kalimah Allah juga 2-3 tahun lepas dia menuntut supaya kitab terjemahan Bible mereka itu yang diterjemah ke bahasa Melayu yang ada perkataan Tuhan, mereka menuntut supaya boleh guna perkataan Allah juga. Nak guna perkataan Allah juga. Ada 2-3 tahun lepas kan. Belah-belah Sarawak tu nak pakai terjemahan kitab Bible mereka itu. Ada yang ada perkataan Tuhan nak tukar Allah. Asal kata Tuhan dia Allah juga. Pada siapa tak taat Allah, tak siapa. Pasal Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Sayyidina Muhammad baca dalil dia, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa taat Rasul, maka sesungguhnya barulah dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia cari mari ayat Quran hal lain. Tak boleh dah. Hak Islam bila sebut Islam ayat Quran hak tu je ada. Ada cari dah hak lain. Tak daripada Nabi itu. Dia kecek Nabi kita macam-macam. Wahai Muhammad, sembah Tuhan sekali hari ni, esok tu sembah Tuhan aku pula. Tak boleh. Nabi kata tak boleh ni. Kait dengan akidah ni tak boleh. Apa? Au badil atau ganti dia. Wak mari. Tak payah pakai Quran lah. Kita mikirlah lagu mana biar jadi. Maka Allah perintah. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakanlah wahai Muhammad, tak layak untuk aku untuk nak merubah apa-apa yang telah pun diperintah diwahyukan oleh Allah kepadaku daripada pihakku sendiri. Tak boleh, aku tak ada kuasa. Tegah ni barang ni kena tegah. Kait dengan perintah Allah kena tegah. Orang kita tak apa, nak buat tambah buat, tapi kait dengan Allah tak boleh. Nabi ajar kita. Nabi sendiri tak boleh nak ubah mentelah kita ni umat dia. Nabi Allah dah izin perintah supaya ubah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dah pasal apa Nabi tak berani? Mereka kalau Nabi nak kecek ke apa pun boleh je, orang turut je, sahabat-sahabat turut, ia belaka. Khabar hak luar daripada akan mikir pun yang terima. Abu Bakar kata kalau lebih daripada pergi ke langit temu dengan Tuhan, balik pula pagi ni Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Isra' Mi'raj, lebih daripada itu pun aku terima. Kadang-kadang kita ni ambil peluang selalu lah. Tapi Nabi SAW pasal apa? Kunci dia. Kunci yang diajar oleh Nabi SAW dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kunci dia, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sesungguhnya aku amat takut sekiranya aku menderhaki perintah Tuhanku, nescaya aku akan ditimpakan dengan azab yang cukup pedih. Baik, seterusnya ayat yang seterusnya yang menceritakan tentang yang ada dalamnya perkataan la yarjuna liqa'ana, hari mereka itu tak berharap hari bertemu dengan kami. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Furqan ayat nombor 21. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa tawtuwan kabira. Dan berkatalah orang-orang yang tak berharap hari bertemu dengan kami, seandainya sekiranya boleh dibawa malaikat kepada kami, diturun malaikat pada kami, boleh tengok tokoh-tokoh malaikat, ataupun kami boleh melihat Tuhan kami. Ini hebat muncul sekali lah ni. Hebat sekali.
Kalau tadi start daripada awal-awal tadi ciri-ciri dia redha dengan dunia, tenang dengan dunia, walau musibah ujian dunia ni banyak, tetap juga laku maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Barang dia berajak tu kadang Allah tak tunai, kadang barang dia berajak Allah beri, tetap jadi ujian untuk dia juga sebab dunia ni tempat uji. Ada orang dia ingat, ada orang dia lupa sampai pada perekat dia perah menunggu dia minta binasa Tuhan tak layan ke dia, dia minta hak hebat-hebat Tuhan pun kadang tak layan juga pada dia, pada hikmah ketentuan Allah, ketetapan Allah mengandungi hikmah yang cukup-cukup besar. Sampai pada peringkat yang lain pula naik lagi, sampai pada peringkat tak turut dah Quran, tak turut dah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dalam Quran. Sampai Allah perintah turut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata nak pakai hak dia, tak mau pakai Quran. Muncul hak tinggi sikit lagi, hak hebat lagi, dia minta malaikat cokoh-cokoh depan dia. Dia minta Tuhan nak lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah melakukan sifat kesombongan, takabur yang ada dalam diri mereka itu cukup-cukup besar. Wa atau utuwan kabira, cukup-cukup besar. Apa kita kata kesombongan, kesesatan yang ada dalam diri, yang ada dalam diri mereka. Jadi kita lah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri peluang lagi untuk kita ini menghirup udara yang Allah Subhanahu wa taala beri. Pada kali ini pula kita duduk berada dalam situasi musim tekujuh ni. Musim tekujuh ni, musim hujan ni, kayanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berasa kecewa. Musim hujan Allah. Ngeluh selalu. Lama kini 10 bulan Allah beri terang menderang hujan, jarang-jarang sekali Allah seronok dah ni Allah buat mari susah ni sikit, ngeluh lalu dah. Kita gimana hujan ni? Iwak sabit dengan hujan. Orang kau hujan dia kau semangat. Kau nak buat, kau hebat. Pasal Allah uji. Ni kita senang. Batu sedekah ketika senang ni dengan sedekah ketika susah, mana hak lebih? Walau sikit tak lebih sedekah ketika susah, ketika kita amat terasa sayang, amat terasa kasih. Itulah juga ibadah, bukan sengelenok tambah, tapi dah kata Allah Subhanahu wa taala jangan hanya terbaik mari juga hujan-hujan. Kalau barang kita berajak terbaik pergi hujan-hujan, ribut peti pergi. Mana ada bank? Ada bank ribut peti siapa? Cari baju hujan. Tak ada baju hujan, teko-teko hujan, pergi basuh jeruk masuk dalam bank. Habis sejik dah wani nak mari basuh sikit, basuh. Tak sedap nak mayang. Banyak cari alasan. The bank mana ada pergi. Orang kata kereta baru musafar dah ni hujan tak boleh nak atas, kita pergi ambil tak apa, tak ada kereta pergi ambil kereta baru musafar tu, hujan pun hujan lah, kereta baru punya pasal. Yang nak mari rumah Allah hujan, kata macam-macam. Murahnya Allah Ta'ala dalam musim hujan ni pun. Kita ni kalau orang jual ikan, dia kata ikan terik ni pasal apa? Asal buk-buk masuk kalang belaka dah, masuk pelabuhan belaka dah keluar dah ikan dah mari ikan hak dua lah. Tapi gelaran orang belah patah barat pula keluar. Jadi gelaran kita tubik, gelaran patah barat duk nusuk pula. Kayanya Allah Subhanahu wa taala sudu. Allah ni laku ambil ikan dia pula. Sudu atur orang tu Allah Subhanahu wa taala buat comel belaka dah. Pada jangan doa ajar Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat kita begitulah, sifat manusia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah Nabi katanya perawi hadis ni Nabi senyum. Nabi senyum apa? Nabi senyum pasaki pek perangai anak Adam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisababi malalati ibni Adam. Nabi senyum. Satu ketika hari Jumaat Nabi khutbah, mari orang seorang minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, cenderung berdoa pada kita ni tak ada air, hujan tak turun ni, tanah-tanah kering, tanam-tanaman pun tak subur, nak minum pun tak ada air. Minta pada Allah supaya waktu hujan. Nabi berdoa pada Allah pada turun hujan. Kemudian seminggu berlalu, dia mari lagi.
Nabi dok khutbah pada mari, katanya perawi orang yang sama ataupun orang yang lain. Mari lagi minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pada kita ni hujan lebat dah berhenti beretok ni. Itu minta pada Tuhan supaya Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, awak berhenti hujan ni. Nabi dengar hak ni baru minggu lepas minta hujan. Ini mari budak dah ni. Nak suruh tahan hujan pula. Nabi senyum tengok. Pasal apa? Pasal Nabi senyum manusia ni, anak Adam ni dia cepat jemu je. Cepat jemu, cepat mengeluh, cepat rasa susah, uji sikit je rasa susah lalu. Ada hikmahnya banyak. Tapi Nabi dan nampak hujan ni makin apa kita kata melarat apa begitu begini, Nabi tetap doa. Tapi PA dia tu, tapi PA tu Nabi senyum tengok. Orang gaduh ada sombong. Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, ya atas tolong wa alih ni hujan ni bukan atas kami, sekitar kami dan bukan atas kami. Sehinggalah awan-awan tadi diarakkan, dipindahkan ke tempat-tempat yang lain, ke bukit bukau, gunung dan tempat-tempat yang menumbuhkan tanam-tanaman dan juga lembah-lembah. Akhirnya kembali balik semula. Sedangkan di sana mengandung hikmah yang besar Allah Subhanahu wa taala waktu hujan ni. Nabi seronok bila turun hujan. Pasal tak ada orang boleh buat mari hujan. Tak ada makhluk boleh buat mari hujan. Nak boleh beragak dengan orang lain tak boleh. Sebagai perantara tak boleh. Tak ada nasi di rumah, nampak bayang lagi. Kalau tak ada nasi di rumah, so apa? Pergi makan kedai. Nak pun masak mek, tak apa? Pergi rumah seorang ni. Oh, ada semua. Ada. Tapi dah kalau hujan tak turun, selesai. Apa dia nak buat turun hujan? Nak pergi jumpa tok wakil kita dah tak boleh. Nak pergi jumpa MB kata tak boleh. Nak jumpa PN kita kata tak boleh. Nak sepakat seluruh Asia, seluruh PBB ke berapa nak minta turun hujan kampung kita ni, kita bayarlah berapa pun, kita berhutanglah apa pun, tak boleh buat turun hujan. Tak mampu. Allah dah beri kuasa. Dan kalau Allah beri kuasa hak ni hak sikit Allah beri pun nak acul pun dah dunia. Kita lajak sikit ni, barang seminit dulu. Allah Subhanahu wa taala beri untuk kita tadbir urus sikit nak acul lebu dunia dah. Betul lah kalau Allah beri hak besar-besar ni, hak hujan umpama contoh, beri kita tadbir urus, selesai dunia ni, acul lebu selalu dah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tak beri. Nabi berdoa besarnya nikmat hujan ni sampai dalam bayangan kita tu kalau banjir selesai ni sopa baru beli rosak habis dah. Berapa lagi hadap fikir tu kediam. Hak awal syukur nikmat Allah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, hujan yang bermanfaat mudah-mudahan. Di riwayat yang lain, Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a, ya Allah, ya Tuhan, berjadikanlah hujan yang turun ini beri manfaat pada kami. Riwayat yang lain, Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a hadi'a, ya Allah, ya Tuhan, buat turun hujan ni hujan yang beri manfaat, bawa untung pada kami. Pada kita Allah hujan pula dah. Tadi hujan dah. Apa benda tu hujan sama dah musim hujan kan? Hujan pula dah. Cerita pendekar berjalan lapuk ke apa tu? Hujan kena siram. Kat baju sana baru boleh jemur baju sejam hujan pula dah. Ada sibuk tu Antara hikmah paling besar Allah Subhanahu wa taala waktu hujan akan berkuasa dia ni, kuasa Allah waktu hujan ni. Pada kala air Allah waktu hujan mudah dan waktu pada kala Allah waktu hujan tu air turun tu masing mudah warna. Dalam benda yang mutambuh tu sebenarnya ada kelebihan kemurahan Allah Taala.
Yalah, hak tambah tu tambah lah. Pada kalau jadi juga kena wak lokang lah, wak parik lah, kena sedut air lah. Tapi dalam pada itu pun mengandungi kemurahan Allah Ta'ala. Pada kalau Allah waktu turun hujan terjadi banjir tu barang kita tambah lagi dengan air masin. Nak kata mana? Lepas turun banjir banyak tu tahu juga. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kata Allah, kalau lah kami waktu hujan ni sekali jadi air dia tu masin, lagu mana gambarnya? Berat lagi ya. Ada sikit berlebih tu hujan tu, kalau lebih sikit daripada hajat mung tu, pak hajat ni pun nak guna akan datang simpan dalam bumi. Allah nak simpan dalam bumi guna 12 bulan lagi kalau tempat kita ni. Pada kalau air sungai tu tak kurang apa berita boleh boreng airnya tubik pula dalam bumi tu ni Allah simpan dalam bumi. Ada sungai tu kayak gini kering, kalau kena musim kemarau dia sedup. Pada kadang dalam bumi Allah Subhanahu Wa Taala murah dia simpan. Pada kalau banyak lebih pun Allah murah juga, dia dah buat air hujan ni masin tetap murah. Hujan juga sebenarnya mengingatkan kita tentang saat kebangkitan daripada kubur. Walladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Antara hikmah terbesar Allah Subhanahu Wa Taala waktu hujan, dan ialah yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutuskan akan angin untuk menghalau awan-awan. Kemudian kata Allah, kami halaukan awan-awan tadi ke negeri yang tandus, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila beratlah awan tadi mengandungkan wap-wap air, istilah moden ni, mengandung air, kami halau dia ke negeri yang tandus, kemudian dia mencurahkan air yang ada dalam awan tadi. Kemudian dengan air tadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa akhrajna bi azwajan min nabatin syatta. Kami kata Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan dengan air tadi dengan tumbuhan yang pelbagai bentuk, rupa, keadaan, jenisnya. Kayanya Allah Subhanahu Wa Taala waktu hujan. Allah tak ambil capu tangan, tak beri capu tangan pada manusia. Waktu burung tu baru manusia boleh capu tangan. Dia boleh air salih kepada tempat-tempat pertanian. Dia boleh gali ambil balik buat minum, tapih daripada dasar tanah minum balik. Kadang-kadang minum gitu pun tak apa asalnya. Kalau ni tak boleh minum ni pasal industri asap kabel apa begitu ni tak boleh minum tu. Bahaya kesihatan. Dulu air hujan ya. Tak ada air hujan minum tegok tak ada apa-apa, bersih suci. Allah perintah pula pada bila hujan turun boleh halih tanam tanaman kamu tumbuh dengan asbab ada air tadi. Kalau tak tumbuh dia, pasal tanaman macam kita nak pada air juga tumbuh tanaman. Apa perintah Allah, kulu memakan war'au an'amakum, beri makan juga tanaman kepada hayawan ternakan kamu. Bila hayawan ternakan kamu makan daripada tanam-tanaman yang tumbuh dengan air, terdapat boleh makan daging dah. Tak boleh makan daging kita ni. Kita ada lembu tak apa, hujan tak turun apa, lembu makan apa? Makan air juga asal tu untuk tanam-tanaman. Walaupun makan daging sikit lagi pun start daripada hujan Allah turun daripada langit. Kata Allah, kalau dia menumbuhkan tanam-tanaman, Allah apa ingat apa ni? Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Yang demikianlah dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kamu daripada kubur, yakni orang-orang yang mati daripada kubur.
Dulu-dulu orang tanam padi kat kita ni, tanam padi belaka ni. Orang learning je makan beras. Hebat orang learning dok tanam padi boleh makan beras, boleh makan nasi. Orang dulu nak makan nasi kena tanam padi. Orang learning dok kenal dah istilah tanam padi. Boleh pandai pergi beli beras ya. Pada dulu tiap-tiap rumah orang dulu dia ada baluh. Panggil baluh. Orang lain ni baluh pun tak kenal dah baluh. Baluh. Dulu nak kenal baluh senang je, dinding duduk kat dalam. Bekas pondok tu baluh tu ada padi dalam tu pasal dinding duduk kat dalam. Dia punya galang dia duduk di luar. Baluh kita tu time kita nak ambil nak buat benih, nak pergi nabur. Baik. Baluh tu comel dah buat. Tapi ada sikit je tempat hok bocor. Bila hujan dia nitik tak. Hok lain banyak-banyak tu dak tumbuh. Hok tempat air hujan hok setitik dua tu ni ada je tumbuh. Hok lain dak. Pasal hok lain dak kena air. Duduklah 10 tahun pun baluh tu dak buka jaga molek dia dak akan tumbuh. Tapi bila kena air walau setitik dia tumbuh selalu. Tumbuh. Apa kuasa air? Lebih lagi lah kuasa Allah. Air itu boleh menumbuhkan tanam-tanaman. Kehendak Allah menghidupkan orang yang telah pun mati hidup dalam kubur. Maka Allah beri pada kita peringatan dengan benda yang ada di hadapan kita ni boleh lihat dengan mata. Khususnya hak dekat dengan kita ni pada saat ini kita duduk di musim hujan. Sebenarnya mengingatkan saat kita bangkit kekuasaan Allah, membangkitkan kita daripada kubur. Sebab tu musim hujan ni bukan musim untuk kita rasa lemah di dalam beribadah. Bahkan kena kuat lagi ibadah. Kena kuat lagi. Oi, kapung gong tu nasi jangan main. Kau musim hujan kau orang masuk bala. Wah. Hebat tu. Jangan main. Orang-orang kapung gong tu nasi ni sekitar-sekitar dia. Jangan main gong tu nasi gong Pak Masih. Gong Baru. Orang Bukit Depu jangan main. Kau hujan kau hebat. Begitu insya-Allah taala. Dah jadi alasan musim hujan. Cari usaha ikhtiar Allah beri nikmat pada kita dengan kereta-kereta lah waktu bik lah kereta baru pun sayang lagu mana pun musim hujan waktu bik dah demo musim tak hujan dah waktu bik kereta ni memang mari dengan motor je. Amba simpan khos kereta ni khos mahal ni untuk musim hujan. Jangan kita dengar begitu. Kereta hok comel duk sekung bila musim hujan. Biar jadi balikku musim hujan waktu bik kereta hok comel biar jadi saksi kita di hadapan Allah bahawa kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat nilai ketaatan daripada pelbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Wa balik semula pada mukadimah kita tadi, yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tiada lagi membawa guna harta benda dan juga anak beranak melainkan mereka datang balik menghadap Allah dengan hati yang penuh dengan kesejahteraan. Jadi kalau itulah untuk malam ini agak kemah banyak belajar sikit ni. Apa-apa comel hak molek tu Allah beri pinjam pada saya, kita pakai syukur ramai-ramai. Allah tambah lagi nikmat untuk kita semua. Yang lemah kurang tak kena tak betul tak sesuai tu hak lemah diri saya sendiri. Khabar ayat baik pula lain kali insya-Allah taala. Terima kasih atas jemputan. Wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Pada